Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Sambungan pelajaran kita dalam kitab Anak Kunci Syurga, kitab Miftahul Jannah, Anak Kunci Syurga ini, kita masih lagi perbincangan dalam bab aqaidul iman, dalam bab pegangan akidah kita, kepercayaan kita, di mana kita telah belajar banyak rukun-rukun iman yang lepas. Sambungan pada kali ini iaitulah beriman pada malaikat, dan bahawasanya Allah Ta'ala ada baginya malaikat yang sangat banyak. Malaikat banyak. Dan bermula mereka itu hamba Allah Ta'ala yang memuliakan ia akan mereka itu. Ini ta'rif dia. Dan bahawa mereka itu terpelihara daripada mengerjakan maksiat, dan mereka itu takut akan Allah, dan mengerjakan mereka itu akan segala perintahnya. Kerana firman Allah Ta'ala, bal ibadun mukramun, wa qalu ittakhadallahu walada subhanah. Bal ibadun mukramun. Puak-puak kafir, dia kata Allah Ta'ala tu ada anak. Subhanahu, maha suci Allah daripada tuduhan jahat puak kafir. Bal ibadun mukramun. Bahkan bermula sekalian malaikat itu hamba-hamba Allah Ta'ala yang dimuliakan. Sampai muliakan tu tutup kurungan. Setakat itu terjemahan ayat. Ini malaikat yang kita kena kenal. Dalam kitab kita ni ringkas. Apa makna kita beriman dengan malaikat? Beriman dengan malaikat tu apa artinya? Ini pelajar-pelajar kita ni, yang tua dan yang muda, yang jauh yang dekat, kena belajar betul-betul dan kena tanda. Kita beriman dengan malaikat maksudnya al-i'tiqadul jazim. Kita yakin dan percaya sungguh-sungguh bahawa Allah Subhanahu Wa Taala ada baginya malaikat-malaikat yang memang ada. Pernahkah kita jumpa malaikat? Ada orang jumpa malaikat sini? Tak pernah tengok. Tapi ada ke tidak dia? Malaikat ada. Kita kena kata ada. Sebab itulah rukun iman. Rukun iman yang 6 perkara, semuanya kita beriman kepada benda-benda yang kita tidak tengok. Kecuali Quran kita nampak ada kitab. Betul. Tapi kita tengok kalau Allah Ta'ala turunkan Quran ini ke kita, kepada Nabi. Tak tengok. Jadi kita beriman Quran mari daripada Allah. Kita yakin dan percaya semua isi kandungannya benar dan betul, sebagaimana akan datang ini. Dan kita juga beriman kepada malaikat. Malaikat ni wujud, ada, ramai dia. Tetapi kita tidak tengok dia. Makhluqina min nur. Malaikat ini satu makhluk Allah Ta'ala jadikan dia daripada cahaya. Daripada cahaya. Kerana itulah dia pantas bergerak. Cahaya ni cepat ke lambat? Cepat. Cepat cahaya. Tengok lampu. Bila kita suluh ya, lambat hujung. Betul tak? Cahaya bergerak cepat. Malaikat dia cepat berjalan. Sifat mereka Tuhan sebut di sini, bilangannya sangat banyak. Nak tahu seramai mana malaikat? Siapa dia boleh kira malaikat, orang ni hebat. Nak kira ke tak? Nak? Ambil kalkulator. Ambil kalkulator nak kira. Mudah yang nak kira. Cerita kira malaikat ni iaitulah sewaktu Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu Mi'raj. Waktu Nabi kita naik ke langit. Ingat ada cerita Mi'raj? Isra' dan Mi'raj, ingat? Selalu kau duduk ceramah Isra' dan Mi'raj ni.
Waktu Nabi kita naik ke langit, dia pergi satu tempat di langit, nama dia Baitul Ma'mur. Apa nama di langit? Baitul Ma'mur. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tengok di Baitul Ma'mur para malaikat sedang tawaf. Sebagaimana di bumi, di Kaabah manusia tawaf. Di Kaabah manusia tawaf, di Baitul Ma'mur malaikat tawaf. Bila Nabi tanya Jibril alaihissalam, siapa dia malaikat yang tengah tawaf ni? Nabi kata, malaikat Jibril bagi tahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yadkhuluhu, masuk melakukan tawaf di Baitul Ma'mur ini, fi kulli yaumin 70,000 malakin la ya'uduna ilaihi akhir ma alaihim. Nabi kata apa, tengok cerita di sini. Yadkhuluhu, masuk ke Baitul Ma'mur ini 70,000 malaikat setiap hari. Yang masuk hari ni, keluar besok, dia tak akan masuk lagi sampai hari kiamat. Coba kira 70,000 satu hari. Patut berapa hari dah umur dunia ni? Kalau Nabi pergi Mi'raj dulu pun 1400 tahun dah. 1400 tahun dulu. Kalau nak kira dengan 70,000 satu hari kali 1400 tahun dulu, berapa hari dah? Berapa? Tu tak kira hak belum pada tu lagi. Ini nak ceritanya betapa ramai ke tak ramai? Ramai. Ini hadis ni riwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim. Satu hadis lagi, Nabi kata, yu'ta bi jahannam yauma izin. Allahu akbar. Pada hari kiamat esok akan dibawa neraka Jahannam. Neraka Jahannam ini ditarik oleh malaikat, laha 70,000 zimam. Neraka ni ada 70,000 zimam, tali tempat tarik dia. Ma'a kulli zimamin 70,000 malakin. Setiap tali itu 70,000 malaikat tarik. Berapa? Tu cukup dah tu tak? Jadi 490 juta. Banyak juta. Cukup dah tu tak? Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita lagi, dia kata, Allah Taala sebut dalam Quran ni, la wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Tak ada siapa tahu tentera Allah Taala malaikat ni kecuali dia yang tahu. Panjang lagi cerita malaikat ni. Dalam hadis lain Nabi kata apa? Ma fiha mawdi'u 4 asabi' illa wa fiha malak. Di langit sana tidak ada satu tempat yang luas 4 asabi', 4 jari ni, kecuali ada satu malaikat yang sedang bersujud pada Allah. Cukuplah tu. Panjang dia punya bilangan dia terlalu ramai, terlalu banyak. Sifat dia pula apa? Sifat malaikat ni. Kita belajar lain daripada kita tengok dia punya bilangan yang begitu ramai. Sifat dia besar malaikat ni. Kecil ke besar? Besar. Kata di Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia kata apa? Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tengok Jibril. Dengar ni. Besar tak besar malaikat ni? Nabi kita tengok Jibril pada bila? Sewaktu Jibril datang bawa wahyu. Walahu 600 jenah. Malaikat Jibril dia ada 600 sayap. 600 keping sayap dia. Kapal terbang kita kecil ke besar? Besar dah. 500 orang boleh muat. 2 sayap. Malaikat Jibril ni 600 sayap ada. Setiap sayap dia tu saddal ufuk. Ni. Tutup langit. Sekeping sayap dia. 600 sayap, coba bayangkan besar mana. Itu malaikat Jibril alaihissalam. Dalam hadis lain, dengar cerita malaikat ni.
Nabi SAW kata, uzinali, telah diberi keizinan, kebenaran kepada aku oleh Allah Ta'ala. Aku nak cerita kepada kamu salah satu malaikat hamalatil arsh. Malaikat yang memikul arsh Allah. Arsh Allah Ta'ala itu, siapa dia pikul dia? Malaikat. Ma baina syahmati uzunihi wa atiqihi masiratu sab'ati mi'am. Di antara cuping telinga dia ni cuping telinga. Telinga kita ni. Ke telinga malaikat. Dengan bau dia. Jauh mana ni? Telinga dengan bau ni, jarak dia. Perjalanan 700 tahun perjalanan. Kalilah. Besar mana malaikat nak tengok? Besar. Telinga dengan bau tu. Jeka ni 700 tahun perjalanan. Di antara ciri-ciri keistimewaan lagi, malaikat ni jamal, cantik orangnya. Pasal itulah kalau orang nak sebut orang cantik, cantiklah orang ni macam malaikat. Dia kata. Kan waktu perempuan-perempuan potong tangan dia, ingat tak cerita Nabi Yusuf alaihissalam? Bila dia tengok Yusuf, Allah lawanya, dia pegang buah ipar satu, pegang pisau satu. Cerita dalam cerita tu. Bila dia tengok Yusuf, dia kerak tangan dia, kerak. Ma haza basharan in haza illa malakun karim. Ini bukan manusia ni, malaikat ni. Cantik. Dia tahu dah manusia, tapi malaikat ni menjadi gambaran kepada benda cantik. Allah lawa dia tu macam malaikat. Padahal dia tak ada tengok malaikat pun. Tapi kalau huduh, orang akan banding dengan siapa? Allah, huduh lah makcik ni. Rambut tak tutup aurat ni macam hatu pari ni. Macam hatu raya. Tak? Pasal tu lah kalau kita tengok makcik-makcik tak tutup aurat je, makcik-makcik kita lah kena-kena. Jangan kata tepi jalan, marah orang tak pasal. Pergi puji dia. Allah, anti lawanya. Dia apa sengih suka. Betul ke anti lawa? Betul. Sama je dengan hantu pari. Baru terkanyak dia, mu ni macam mana pula macam ni? Orang tak kata sama dengan malaikat. Malaikat orang baik, cantik tak? Ni tak tutup aurat. Sama dengan hantu raya tu. Hantu raya lagi berat. Dia hantu pari, hantu raya ni mana berat tu? Hantu pari lagi. Dari segi istilahnya lah, istilah orang kampung ni, hantu pari, hantu raya ni mana kuat? Hantu raya jatuh. Jadi kalau hok goseng rambut tak terurus tu hantu raya lah tu. Senang nak kena hantu raya, tengok hok tu berjalan tu. Hok tu tutup aurat tu, hantu pari. Hantu pari hok tena. Tu dia. Di antara ciri malaikat lagi, mereka ini bukan jantan dan bukan betina. Laki-laki pun tidak, perempuan pun tidak. Beres dia, tak ada apa-apa. Dia tak ada alat jantina, tak ada. Jangan pula kata malaikat ni pondan, tak ada lah. Dia tak ada apa-apa. Dia bukan laki-laki, bukan perempuan. Ini malaikat. Kejadian asali lagi dia. Di antara kelebihan malaikat lagi, la ya'kuluna wa la yashrabun. Malaikat tidak makan, tak minum. Karena itulah malaikat boleh buat tugasnya baik. Kalau malaikat makan dengan minum, kita boleh bagi rasuah ke tak boleh rasuah dengan dia? Mesti boleh bagi rasuah tak? Kita masak makanan sedap-sedap. Kak, mari sini. Panggil malaikat budak lah, muka mesra tak? Kak, pakai. Mu makan sedap-sedap sini, jangan kacau aku. Jadi bolehlah orang ni nak buat maksiat sebab malaikat duk makan. Sibuk dengan makan. Dengan minum. Tak? Malaikat dia tak makan, dia tak minum. Kita pelik pula. Macam mana dia boleh hidup tak makan tak minum? Allah Ta'ala jadikan dia ni makhluk daripada cahaya yang dia tak makan, dia tak minum. Apa pelik? Tuhan nak jadi kita. Manusia ni makan dengan minum. Kerja dia. Kalau tak makan, boleh ke tak boleh? Tak boleh. Tak ada tenaga. Mati kering tak? Jadi kebuluran macam dia orang tak ada tempat makan kan? Sifat malaikat lagi. Berapa dah sifat ni? Tanda dah. Sifat malaikat lagi, dia tidak letih. Dan dia tak jemu buat kerja. Pasal itulah Nabi tengok ada malaikat yang duduk sujud. Ada malaikat yang rukuk. Ada malaikat yang berdiri.
Dia tak ada masalah. Tak sakit lutut dia. Tak puas-puas, tak berdiri, tak ada apa. Tak ada masalah. Jadi bilangan malaikat tadi kita sudah sebut dah. Begitu ramai bilangan malaikat. Bagi malaikat ni, kerja dia nya ada di antara kerja dia katibun, dia kata. Ni, tengok dalam kitab kita apa? Bal ibadum mukramun. Malaikat ini sangat taat dia kepada Allah Taala. Sangat hamba Allah yang dimuliakan ini, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Artinya tiada menderhaka oleh malaikat itu akan Allah. Malaikat ni tak pernah menderhaka kepada Allah Taala. Tuhan suruh buat apa, dia buat semua. Dia tak banyak kerana. Tak banyak cakap malaikat ni. Tapi kalau kita ni, Allahu Akbar. Ustaz suruh ke, mak suruh ke, payah selalu tak? Payah tak payah? Payah kira-kira. Dan memperbuat mereka itu akan barang yang disuruh akan dia oleh Allah. Apa yang Tuhan suruh, semuanya dia buat. Tanda situ. La ya'sunallaha ma'arahum, daripada surah At-Tahrim. Surah At-Tahrim ayat 6. Surah At-Tahrim ayat 6. Ayatnya panjang. Di antara ayatnya yang kita kena baca di sini, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nas wal hijaratu 'alayha malaikatun ghilazun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tanda surah At-Tahrim ayat 6. Wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum, jaga diri kamu. Yang pertama. Wa ahlikum, jaga ahli kamu daripada api neraka. Sebab apa kita kena jaga sangat daripada api neraka? Waquduhan nasu wal hijarah. Sebabnya kayu api neraka ni, tunggu kayu neraka siapa dia? An-nas, manusia yang derhaka, wal hijarah, dan batu-batu yang disembah. Sia ke batu. Dia tak berdosa tapi dah disembah oleh orang tadi. 'Alaiha malaikatun ghilazun shidad. Tengok, ni sifat malaikat lagi. Di atas neraka ni, siapa dia yang jaga dia? Malaikatun, malaikat. Apa sifat dia? Ghilazun, kasar. Shidad, ganas-ganas belaka malaikat. Pasal itulah kita ni jangan bersikap ganas sangat. Baikin sangat orang tengok Allah. Awak ni macam malaikat jaga neraka yang ni. Ini kena senyum-senyum banyak sikit kita dah. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Baru jumpa ayat dalam kitab kita ni. Mereka itu tidak menderhaka akan Allah Taala, ikut perintah Allah, dan memperbuat mereka itu akan apa yang disuruh oleh Allah. Tuhan suruh buat apa, dia ikut perintah. Ayat yang pertama tadi, wa qalu ittakhadallahu walada subhanah bal ibadun mukramun, itu ayat surah Al-Anbiya ayat 26. Surah Al-Anbiya ayat 26. Ini sifat malaikat. Dan setengah daripada ketua-ketua mereka itu, yang kita belajar dalam kitab akidah kitanya, berapa malaikat yang kita kena kenal, yang kita kena tahu berapa? 10 malaikat. Siapa dia boleh kata malam ni? Yang pertama, Jibril. Apa kerja Jibril? Ni pada doanya ni, bukannya tinggi-tinggi lagi. Kerja apa Jibril? Menyampaikan wahyu kepada Allah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada Allah, daripada Allah. Dan Mikail. Mikail apa kerja dia? Saya ingat dah. Dan Israfil. Israfil apa kerja dia? Dan Israel. Apa kerja Israel?
Kerja Israel orang paling suka sekali tak? Kau paling takut sekali. Dan Ridwan dan Malik, Raqib, Atid, nak juga 10 orang, 10 malaikat. Cuma di sini kiraman katibin muka nakir, bilangnya dia 10 malaikat yang diminta supaya kita bilang, kita hitung. Cuma para ulama berbahas tentang Israel. Israel ini ambil di manakah nama Israel? Yang sebut dalam Quran, dia sebut apa dalam Quran? Dia kata malakul maut. Qul yatawafakum malakul maut. Mematikan kamu oleh malakul maut. Tak ada dalam Quran, tidak ada riwayat-riwayat yang sahih yang menamakan malakul maut itu dengan Israel. Patut ambil mana Israel ni? Jadi dia kata ambil daripada Wahab bin Munabbih. Ia menamakan Israel ini kepada malakul maut. Jadi hadis sahihnya tak payah. Jadi kalau boleh, yang cantiknya kita kata malakul maut. Sebab Tuhan namakan dia dalam Quran malakul maut, tapi hak lain-lain dia sebut nama. Jibril, Mikail, Israfil, ada nama. Tapi dalam malakul maut dia tak sebut nama. Wahab bin Munabbih ni mungkin dia ambil daripada ahlul kitab, menamakan dia dengan Israel. Itu cerita dia Israel. Israeliat lah. Tidak mari daripada riwayat yang sabit. Baik. Kita nak kenal lagi malaikat. Kena kenal. Nabi SAW beritahu, malaikat ni banyak lagi kerja-kerja dia. Yang kita dah sebut tadi, ni 10 malaikat ni kerja masing-masing dah. Malaikat apa ni? Satu lagi dia panggil malaikat yang duk jaga rahim. Duk jaga kandungan. Orang mengandung, malaikat jaga. Malaikat juga Allah Ta'ala letak kepada kita ni malaikat qarin, jaga. Seorang manusia ni ada malaikat dan ada jin. Kita kena ingatlah. Dalam Sahih Muslim Nabi kata, setiap orang kamu ada qarin dia, kawan dia daripada jin, daripada malaikat. Kalau hak mari masjid, malaikat panggil, mari kita pergi masjid petang ni. Siapa yang ponting dengar azan tak mau pergi, tak ada sebab-sebab apa-apa, kau relax lah. Duduk isap rokok rumah, tengok TV. Orang azan tak pergi. Orang tu telah dikuasai oleh jin. Jin yang nakkan. Nak tahu mu kawan dengan siapa, tengok. Kalau tanya kawan dengan jin, tak pergi masjid dia. Siapa orang tanya, sahabat tanya, wa iyyaka ya Rasulullah. Rasulullah dia ada juga qarin. Ada. Nabi kata ada. Walakin Allah a'anani alaihi fa aslam. Allah Ta'ala bantu aku, jin tu Islam. Aslama, sama ada dia masuk Islam, ataupun aslama mana dia tunduk ikut perintah Nabi. Fala ya'muruni illa bi khair. Dia tak suruh aku kecuali benda baik. Dia duduk berlawan malaikat dengan jin dalam atas orang tubuh kita ni. Jadi kerana itulah kita ni kalau tidur pun, ada orang tidur sedar-sedar, sombak tidur dia. Penuh dengan cicak dalam tidur, ada. Walau cicak duk main pelopak atas kepala boleh. Semuk ke? Tak. Kalau kita tidur, makannya ada sebelah. Penuh makannya. Dengan semuk lagi, dengan tikus lagi. Ada tikus kau kat hidungmu. Tidur teh dia ni. Masuk dia ni ada. Dia tak kacau. Sebab apa tak kacau? Ada malaikat yang jaga. Hafazah ni, qarin, kita tunggu. Jangan mari sini dia ni tidur. Kalau tidak berat kita. Kalau tak ada malaikat ni jaga, banyak cerita-cerita kita yang pelik-pelik ni. Kalau mati sekejap, mari lalu semua. Sebab malaikat tak ada dah. Bila mati tutup file dah dia. Ingat baik. Kerja malaikat juga raqibun atid. Ni kita kena ingat. Kerja malaikat juga mengawal kita. Apa yang kita kata semua tu. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tengok. Tidak bercakap satu kalimah kecuali malaikat raqib atid tulis. Tulis apa yang kita kata. Jadi kita pasal itulah bila kita nak bercakap, biarlah kita bercakap yang baik. Wa inna alaikum lahafizin.
Ke atas kamu ada hafizin, malaikat yang jaga kita, hafazah, tu jaga kita. Dia ni kawan kita ni. Jadi itu di antara apa kepentingannya kita kena beriman dengan malaikat. Tanda betul-betul, kena ingat. Apakah cukup memadai kita kata beriman? Apa itu malaikat? Ramai. Yang kita kena nama 10 malaikat saja. Habis? Malaikat ni cantik orangnya. Kadang-kadang dia boleh berupa jadi hayawan yang menakutkan. Habis? Apa kesannya? Tak ada. Itu tidak makna beriman. Ni. Makna beriman, ini tanda sikit. Maksud beriman dengan malaikat, yang betul-betul makna hakikat beriman dengan malaikat itu, yu'minuna biwujudil malaikah. Kita beriman dengan adanya malaikat dan kita percaya mereka telah menjalankan tugas. Bila kita nak buat maksiat, jangan. Malaikat ada, duk tulis. Bila kita nak buat, jangan. Jadi biar kita terasa bahawa kita ni ada pengawal. Nak buat benda tak baik, berhenti dah. Sebab malaikat ada tulis. Malaikat ni sifat dia tak ada makan, tak ada minum, yang menyebabkan kita tak boleh nak bagi rasuah kat dia. Siapa dia boleh bagi rasuah malaikat? Tak boleh. Sebab dia tak makan, dia tak minum. Jadi kesan beriman kepada malaikat itu, kalau orang betul-betul beriman pada malaikat, adanya malaikat, dia tidak berani buat maksiat. Kenapa? Sebab semuanya akan ditulis oleh malaikat, dan malaikat akan bawa tayangan perdana ini depan Allah Ta'ala nanti. Ni membuat apa benda ni? Tengok ni. Dia punya TV mari, video dia mari. Kita duk ambil gambar sekarang ni. Malaikat ambil gambar dah, siap dah. Rakaman dia tak rusak. Rakaman kita kalau silap-silap teknikal habis bateri. Putus tengah jalan. Malaikat tak habis bateri hak dia. Dia punya kamera dia bagus, cantik. Bukan hak Jepun buat dah. Allah Ta'ala bagi kepada dia. Nak kata apa? Jadi kesan tu. Jadi kesan itulah supaya kita yakin dan percaya bahawa kita telah beriman kepada adanya malaikat. Kita telah beriman bahawa malaikat ini wujud dan memberi kesan dalam diri kita yang menyebabkan kita tak boleh nak buat benda-benda yang tidak baik. Di antara kerja malaikat lagi, iaitulah menulis catatan. Nabi SAW beritahu kepada kita, bila mari hari Jumaat, malaikat duduk dekat pintu. Semua pintu masjid, malaikat duduk situ. Orang mari yang pertama ditulis, Muhammad bin Dollah masuk. Orang yang pertama sekali Nabi kata, fa'annama qarraba badah. Seolah-olah dia ni dapat korban seekor unta masuk. Mari lagi dapat lembu, mari lagi dapat kambing, mari lagi dapat ayam, mari lagi dapat telur. Bila imam naik mimbar untuk khutbah, malaikat tutup file dia. Dia tutup kitab dia. Dia pun ambil pen dia, kalau bukan pen macam kita lah dia nulis. Ibarat katanya, dia punya simpan, dia punya pen. Malaikat masuk dalam masjid, tulis, dengar khutbah. Jadi kerana itulah, siapa-siapa yang nak mari lambat ke masjid hari Jumaat, jangan lebih daripada imam naik mimbar. Tu saja. Kalau tengok imam keluar rumah nak naik mimbar tu, kita potong cepat imam tu, biar masuk dulu belum berimam. Kalau tidak, bila imam naik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, malaikat masuk, habis tutup. Dia tak tulis dah apa yang kita datang. Di antara sifat malaikat lagi, sifat malu. Malaikat ni sifat dia pemalu. Baik, itu yang pertama. Panjanglah kalau kita nak cerita satu-satu. Kita cerita ringkas je malaikat malam ni, biar kita kenal. Biar kita kenal. Dia ni malu. Cerita panjang dia kita telah cerita tentang malaikat ni di mana? Di dalam syarah kepada kitab Mustikah Hadis. Syarah kitab Mustikah Hadis tentang beriman pada malaikat. Panjang sekali dia, wazaiful malaikah. Jadi malam ni kita ringkas, malaikat ni malu. Pernah satu kali Nabi kita kata, ala astahi min rajulin tastahi minhul malaikah. Aku tak malu kau tidak kepada seorang laki-laki yang malaikat malu kepada dia. Siapa dia orang tu? Siapakah? Ini soalan. Orang yang malaikat malu pada dia.
Jawab. Jawabnya Sayyidina Uthman bin Affan. Kena ingat ni. Ingat sampai bila? Sampai bila kena ingat? Sampai jawab esok. Lah, sampai ke mati. Selagi kita ingat, siapa dia ke malaikat malu? Uthman. Satu hari dengar cerita, Nabi kita duduk rehat kat rumah dia, terselak dia punya kain dia, betis dia nampak. Sayyidina Abu Bakar masuk. Nabi kata masuk. Duduk. Abu Bakar pun duduk. Mari Sayyidina Umar. Nabi tak tutup kain dia. Biar gitu ya. Selak sampai-sampai ke lutut dia. Betis dia. Bila mari Sayyidina Uthman, Nabi kita bangun. Betul kain dia tutup. Aisyah kata pelik Rasulullah. Abu Bakar masuk pun tak tutup. Umar mari pun kamu dia macam tu ya. Mari Uthman, bangun pula tutup kain dia. Nabi kata apa? Ala astahi. Aku patut ke tidak? Aku malu kepada seorang lelaki yang malaikat malu pada dia. Jadi katanya, dalam cerita lain dia kata Sayyidina Uthman ini rajulun hayyun, seorang laki-laki yang pemalu dia ni. Tak pernah dia mandi tak pakai apa ni? Dia mandikan yaghtasilu minal janabati jalisan. Waktu dia mandi janabah, dia duduk. Dia tak mau buka pakaiannya. Jadi budak-budak kita hari ni kalau mandi musim banjir ni terjun kat sungai gitu ya tak. Seluar apa cabut. Mana ada? Ini kita kena malu pada malaikat. Malu pada malaikat. Di antara sifat kalau budak di bandar hari ni yang model-model ni langsung tak ada malu dah. Yang laki-laki pakai seluar nampak. Seluar dalam pun nampak. Pusat nampak tak? Nampak habis segala benda. Allahu Akbar. Malu. Balik ke zaman asal, zaman batu dulu. Tahu zaman batu? Zaman orang pakai daun kayu, pakai kulit kayu tu. Balik semula ke zaman asal ni. Dia panggil jahiliah zaman moden. Hak perempuan hadis wala haraj. Cakaplah mu nak cakap apa. Macam hatu? Macam hatu apa? Macam hatu pagi tak? Tak ada apa. Tak ada apa. Baik. Di antara sifat malaikat lagi kita cerita lagi lah. Kita habis cerita malaikat hari ni. Sifat malaikat lagi, dia ni malaikat ni jenis makhluk yang teratur, mempunyai sistem. Apa sistem dia? Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kata apa? Ala tasufuna kama tasufuna ala inda rabbiha. Waktu Nabi kita atur saf, maya. Nabi kata hendaklah kamu semua beratur. Buat saf sebagaimana malaikat buat saf dekat dengan Tuhan. Jadi malaikat dia saf, berjujur dia. Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Malaikat tu beratur. Nabi kata beratur kamu saf semaya sebagaimana saf malaikat beratur. Kita ini semaya tidak ikut malaikat. Bengkok dah. Yang ketiga, malaikat ni apa dia? Teliti ketika melaksanakan tugas dia. Macam mana teliti? Bila Nabi kita Isra Mi'raj, Nabi nak pergi ke syurga, nak pergi melawat syurga. Nabi ketuk itu, malaikat tanya, siapa? Man anta? Siapa awak? Nabi kata, ana Muhammad. Aku Muhammad. Jadi malaikat tanya satu-satu sifat Nabi, apa dia, siapa dia, barulah dia buka pintu. Dia kata bila orang ketuk pintu buka lalu. Tak? Kita pun sama juga. Bila orang mari kena tanya khabar dulu. Jangan buka pintu selalu. Dia masuk orang kacau dah. Di antara sifat malaikat lagi. Malaikat juga dia sakit. Tak suka kepada benda-benda yang busuk. Jadi kalau benda busuk ni malaikat tak suka. Nabi SAW larang orang yang makan bawang mentah ni daripada pergi ke masjid. Kerana apa? Kerana bau mulut dia tu kuat, ia menyebabkan orang di sebelah dia sakit hidung. Malaikat kata, Nabi kata fa innal malaikata tata'azza mimma yata'azza minhu banu adam. Malaikat tak mau
Sakit hati dia, tak mau hidup bang benda-benda yang busuk, tak mau. Ini dulu orang makan bawang. Sekarang ni orang makan apa? Makan rokok, makan terbakar. Terbakar ni busuk ke sedap? Allah busuk tu dah tahunya. Bagi orang tak isap rokok, orang isap rokok sedap bang. Kalau tak boleh hidup tu, mabuk pula dia, tak segar pula dia. Jadi sama juga, nak mari masjid, ni orang tua-tua ni. Hak isap rokok, tak ada nak berhenti ni. Gosok gigi betul-betul. Baru pergi semaya. Jangan duduk main tahu, putu dekat tepi tangga masjid naik. Malaikat berbenci. Orang lain tak usah cerita, benci. Bau rokok. Allahu Akbar. Allah. Ni. Malaikat tak suka pada orang yang isap rokok. Istimbak kita ni. Daripada hadis ni sama je lah. Malaikat juga benci dia kepada benda-benda maksiat dan mungkar. Nabi kata apa? La yadkhulul malaikatu baitan fihi surah wala kalb. Malaikat tak masuk dalam rumah yang ada gambar-gambar, patung-patung. Yang ada timsal, ada patung, ada anjing, malaikat tak masuk dalam rumah. Hari ni dah ramai dah, mula-mula dah. Anak-anak orang Islam mula nak perah anjing. Tak perah anjing? Ada anjing, malaikat tak masuk dalam rumah. Ada patung banyak sekali. Suruh buat patung tak boleh. Ini patung saya beli di sana, beli di sini, buat klik patung. Pergi Eropah, pergi melancong, buat balik patung. Berhala buat balik dalam rumah. Malaikat tak masuk. Malaikat rahmat lah ni tak masuk ni. Malaikat hak azab jangan kira hak tu. Duduk kat mana apa dia pergi. Allahu Akbar. Malaikat juga melaknat beberapa golongan. Tengok. Di antara orang pertama yang dilaknat oleh malaikat, orang kafir. Wal'iyazubillah, orang kafir, malaikat laknat dia. Yang kedua, malaikat laknat orang yang buat dosa. Contohnya dalam hadis, iza da'ar rajulu imra'atahu ila firashihi fa'abad. Mana-mana isteri yang suaminya panggil, suruh mari dekat dia, mari tidur dengan dia, tak mau dia. Dia kelahi dengan suami dia. Suami dia tak betul. Dia pergi tidur kat dapur. Suami tidur lain. Fabata ghadban la'anathal malaikatu hatta tusbih. Malaikat laknat perempuan ni sampai subuh. Jangan duduk kelahi dengan suami. Suami pun jangan buat masalah lah ke isteri. Isteri-isteri ni bukannya hamba kita, bukan tunggu kayu. Allah Ta'ala beri kita jaga dia, beri pinjam kepada kita supaya jadi khidmat kepada kita, jadi kawan kita. Ni tidak, mentaka kita suami tak pukul isteri. Suami tak boleh buat kuasa besar pada dia. Amun keluar rumah ni, kenapa isteri kau apa? Tak. Nabi kata, la yafruqu mu'minun mu'minatan. Jangan seorang suami itu kata tak baik, pukul isteri dia, keji isteri, tak baik. Kalau mu tak suka satu perangai dia, banyak lagi perangai yang mu suka. Betul tak? Kita suka isteri kita ni, cakap banyak. Bawa bunyi macam kau enjin kereta apa ni, kereta dekat traffic light jam. Bunyi sama. Tapi waktu makan sedap, dia masak pandai. Tengok. Puji pula Allah masak ke awak ni kau. Tak boleh nak jawab ni. Restoran besar berkala. Ada benda yang dia suka. Ada setengah tu tak reti masak, tapi pandai berjangak macam hatu pari. Jadi masing-masing dia kelebihan masing-masing. Tak boleh. La yafruqu mu'minun minah. Jangan. Ini cerita malaikat, jangan klaim. Malaikat juga melaknat orang-orang yang melaknat para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Siapa dia laknat sahabat Nabi, malaikat laknat. Dalam hadis lain ini, annal malaikah tal'anul ladina yahuluna duna tanfiz syar'allah. Ni berat ni. Malaikat melaknat orang-orang yang tidak melaksanakan hukum Allah. Tengok ni. Dalam hadis Abu Daud, Ibnu Majah dengan sanad yang sahih, Ibnu Abbas cerita, Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita, siapa dia bunuh orang, maka KJL kena bunuh balik dia. Siapa dia larang, tak benar orang ni, tak laksanakan hukum Tuhan ni, fa alaihi laknatullah wal malaikah wan nas ajma'in. Orang ni dilaknat oleh Allah, malaikat dan manusia semua laknat. Hari ni berapa ramai orang tak mahu laksana hukum Allah? Berapa ramai? Terlalu ramai. Bila sebut yang hukum Allah, angkat tangan 13. Bila sebut undang-undang orang putih, junjung lalu atas kepala. Ini berat.
Orang tak mau laksanakan hukum Allah, menyekat daripada pelaksanaan undang-undang Allah, orang ni dilaknat oleh malaikat. Hak tu hak laknat. Kita tak mau gak suka berat-berat dak. Kita nak ambil hak baik-baik pula. Tanda baik-baik. Hak ni hak kita nak ni. Tanda kata ini yang kita mahu. Apa dia? Malaikat juga berdoa, beristighfar kepada orang-orang yang beriman. Siapa dia beriman? Orang ni malaikat sentiasa berdoa pada dia, beristighfar pada dia, Allah berilah kemaafan kepada dia. Satu. Yang kedua, malaikat juga beristighfar kepada guru-guru, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, imam-imam yang mengajar manusia kebaikan. Kita mengajar orang suruh buat baik, suruh salat, suruh puasa, suruh zakat, suruh haji, suruh amal ma'ruf, suruh puasa, suruh benda baik. Nabi kata al-malaikah, malaikat akan doakan kepada dia. Nak tak nak kita? Nak. Jadi orang mengajar kepada orang. Malaikat juga mendoakan kepada orang yang duduk di saf awal. Kalau salat berebut saf awal, mendapat malaikat. Malaikat juga mendoakan kepada orang yang duduk di tempat salat dia. Kita semaya sini, kita jangan keluar. Jangan pergi ke belakang cari kawan-kawan, cari tiang, duduk dia situ. Fi musallahu allazi shalla fihi. Selagi dia tak berhadas dan selagi dia tak bangun, duduk cokoh situ, jangan bergerak. Malaikat doa, Allahumma ghfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, berilah keampunan kepada orang ni, berilah kemaafan, rahmat kepada dia. Besar tak besar pahala? Besar. Jadi ada ulama mengatakan hadis ini ikut zahirnya. Tak boleh bergerak, duduk situ. Kalau kita nak duduk sini, duduk situ. Letak kitab kita sebelah, dekat-dekat, boleh ambil. Ada yang mengatakan luas sikit. Mengerti hadis ini maksudnya tempat musallat, tempat kita semaya. Jangan keluar daripada masjid kita ni. Jadi kalau nak selamat sungguh, duduk di tempat semaya, jangan bangun-bangun. Allahu Akbar. Allah, malaikat juga berdoa kepada kita, orang-orang yang memenuhkan saf yang kosong. Mana depan kita ada kosong sebab orang itu batal wuduk, kita naik pergi penuh saf. Orang ni malaikat berdoa kepada dia. Di antara lagi malaikat berdoa kepada orang yang bersahur. Bila nak puasa, sahur. Malaikat berdoa kepada orang yang berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang seterusnya, malaikat akan berdoa kepada orang yang pergi ziarah orang sakit. Hak ni kita jaga buat ni. Kalau orang sakit baru pergi tak? Pergi hospital, pergi ziarah orang sakit. Assalamualaikum. Doa kepada dia, tanya khabar dia semaya ke tidak. Lepas tu balik sesama ajar dia semaya kalau tak salat. Nabi kata siapa dia pergi ziarah orang sakit, orang muslim sakit, Allah Ta'ala akan hantar kepadanya 70 alfa malakin, 70,000 malaikat doa kepada dia. Besar ke tidak? Kalau pergi ziarah pagi, malaikat doa sampai petang. Pergi ziarah petang, doa sampai ke pagi esok. Malaikat juga bersama dengan orang-orang yang menuntut ilmu. Kita malam ni dapat kita dapat. Itulah di antara banyak lagi lah. Kalau kita nak baca hadis-hadis tentang malaikat, hadis yang terakhir yang kita nak bacanya, innalillahi malaikah. Nabi kata malaikat ada yang bekerja dia meronda di jalan-jalan raya. Jalan cari orang duduk berzikir, orang duduk kuliah, orang duduk belajar, dicari. Jadi bila dia jumpa, dia beritahu. Malaikat ni bersambung-sambung sampai ke langit dunia, dia beritahu kepada Allah Azza wa Jalla, orang ni Muhammad bin Abdullah bin Abdul Rahman duduk belajar. Tengok, nama-nama orang ni disebut pada nama Allah Ta'ala bagi mereka yang duduk dalam majlis ilmu oleh para malaikat. Jadi panjanglah cerita malaikat kita. Itu pun cara ringkas. Kalau kita nak belajar betul-betul malaikat ni, banyak lagi cerita dia. InsyaAllah kita akan sambung perbincangan kita dalam siri yang akan datang di dalam bab beriman kepada kitab. Beriman kepada kitab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.